Kira tak ada connection lah. Yang ni IG. IG boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bersua lagi sekali, insya-Allah meneruskan kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diharap semua sahabat-sahabat di dalam live FB dan IG sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang terbaik setiap hari, insya-Allah. Bukan hari ini je, setiap hari, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khusus untuk sahabat-sahabat kita yang baru join live di IG serta di FB, insya-Allah. Jadi macam biasa, setiap hari sebelum kita mulakan kuliah, dan kita akan mulakan dengan Al-Fatihah dan surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Seterusnya alunan Asmaul Husna, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang berada di Dewan serta berada di FB dan IG, boleh kita sama-sama membacakan surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Jadi insyaAllah jadi harap sahabat-sahabat kita di IG dan FB boleh komen kalau dengar, boleh tulis dengar, takut ada yang terlepas. InsyaAllah kita sambung. Yang terakhir adalah alunan Asmaul Husna. Okay, selesai muqaddimah kita insyaAllah. Jadi untuk meneruskan kuliah pada pagi ini, saya menjemput Puan Farah untuk meneruskan kuliah pada pagi ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh?
Suara jelas ke? Sahabat-sahabat di FB, di IG. Assalamualaikum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Rabbi yassir wa la tuyassir ya karim. Waalaikumsalam sahabat-sahabat di FB. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Jelas di IG. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi yang cuaca agak mendung pagi ini, alhamdulillah dapat kumpul kat sini. Saya rasa aircon kena adjust sikit kot, jemaah agak sejuk. Hujan malam tadi kan. Kan berkurang sejam lah tu kan. Yang duduk kat rumah tu alhamdulillah relax ke kan. Yang pergi bekerja tu hati-hati bila bawa kereta. Sekarang kan cuti sekolah, kenderaan tak banyak, tapi jangan buat laju-laju lah. Okey, jadi jemaah yang datang hadir kat sini, alhamdulillah, terima kasih. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun sebab memberi peluang kepada saya di pagi ini bersama di page Ustazah Asma di platform ini untuk sedikit perkongsian tentang diri saya sendiri sebagai pengalaman. InsyaAllah mengambil masa sedikit. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa kita bermula. Okey, saya memperkenalkan diri saya, mungkin ramai tak kenal lagi kan. Okey, nama saya yang diberi adalah Nur Farah Ain Leong binti Abdullah. Nama Cina kalau yang tahu sebutan tulis kan Liang Hui Fen. Liang tu nama surname lah, nama papa saya Leong. Okey. Hui Fen tu adalah cerdik, zihui, short form Fen tu adalah harum. So bahasa Cina ni ada maksud juga, bukannya main hantam dia letak kan. So tetapi memilih untuk bertukar nama ketika memeluk agama Islam, iaitu Nur Farah Ain Leong binti Abdullah. Nama sebenarnya tidak dipilih sebab tak tahu kan, masa tu tak pandai. Masa kebetulan masa tu dikatakan famous nama Farah Ain. Jadi abang ipar masa tu pun bagilah nama Farah Ain. Rupanya nama yang diberi itu sebenarnya Allah dah pilih. Sebab apa? Sebab Nur tu adalah cahaya. Orang kata nama Farah ni orang ceria. Jadi makin panggil makin doa, makin panggil makin doa, rupanya dia menjadi satu nama yang sesuai pada saya. Sebab tu lama-lama bila mak tahu kan Farah tu nama saya, jadi orang dah kenal lah. Mak saya sendiri pun tahu, adik-beradik saya sendiri tahu kalau nama Farah tu saya lah, dia tahu. Tapi saya memilih nama, letak nama ayah saya, surname lah keluarga saya Leong. Okey, jadi saya menjadi mu'alaf pada tahun 1999, iaitu dah hampir 22 tahun memeluk Islam. Dan berkhidmat di sini sekarang ni sama dengan Ustazah Asma Harun sebagai pegawai dakwah dan kebajikan sejak tahun 2020 lah, iaitu ketika Sahabat Amakir ditubuhkan. Sebelum ini berkhidmat sebagai di Jabatan Kerajaan sebagai sukarelawan selama 8 tahun untuk membantu mu'alaf. Jadi setelah 8 tahun Allah bagi ujian dan Allah pilih untuk bersama dengan tim Ustazah Asma Harun sebab ada tugasan lagi berat bagi saya. Jadi hari ini saya tidak berkongsi perjalanan dakwah saya, tetapi saya ingin berkongsi macam mana langkah saya daripada seorang mu'alaf daripada seorang bukan Islam menjadi seorang mu'alaf, dan sehingga hari ini 22 tahun punya cerita. Kalau nak cakap sampai 1 jam saya rasa tak habis kot episod, tetapi saya ringkaskan sahaja pengalaman saya sendiri. Di mana bila orang tanya, orang akan tanyakan, masuk Islam kamu mu'alaf Ya, saya cakap ya. Kenapa masuk Islam? Saya akan jawablah sebab nak kahwin. Sebab memang pun sebab saya masuk Islam pada bulan Februari. Jadi saya nikah pada bulan Mei. Tapi kenduri lambat lah. Sebab tak mampu masa tu kan, jadi nikah dulu lepas tu baru kenduri. Jadi ada orang tanyalah, masuk Islam ni bukan sebabkan mimpi ke apa-apa ke? Tidak.
Saya tidak seperti orang lain. Orang lain dia masuk Islam ada yang dapat mimpi, ada yang sebab dia ada keluarga angkat, dah hidup bersama dengan keluarga Islam, tetapi saya tidak. Dan pada asalnya, kenapa saya kata pada asalnya saya fikir saya masuk Islam sebab kahwin, sebab saya tidak ada pendetahan tentang Islam sebelum saya masuk Islam. Maksudnya saya telah bekerja, duduk sama dengan orang Islam selama 7 tahun, tetapi sekadar budaya biasa je lah. Saya tahu puasa, saya tahu kalau hari Jumaat saya akan bayar kurung. Tetapi sebabkan budaya, sebabkan culture, sebab ayah saya guru, ayah saya cikgu, jadi daripada kecil sampai besar memang saya tidak terdedah dengan masyarakat. Sekolah Cina, daripada darjah 1 hingga tingkatan 5, memang sekolah saya tidak ada orang Melayu. Jadi saya tak tahu apa itu orang Melayu, tak tahu apa itu orang Islam. Dan setiap ayah cikgu, jadi ayah belajar Jawi. Saya tahu ayah saya belajar Jawi. Tetapi setiap kali bila azan maghrib je kat TV tu, ayah akan off TV. So pendedahan tentang agama Islam, apa itu orang Melayu, apa itu orang Islam, tak tahu. Jadi bila saya kahwin, saya pun rasa okey, sebab saya masuk Islam, sebab tu saya kahwin. Dan sebab tu bila orang tanya kenapa ya, saya pun fikir macam itulah alasan saya. Tetapi apabila saya hidup sebagai orang Islam, walaupun dah berkahwin dan pergi kursus, hakikatnya sebenarnya tidak hayati apa itu Islam. Saya tidak faham apa itu Islam dan apa itu iman. Jadi bila datang masalah dalam rumah tangga, sebab biasalah kan, sebab suami bukan orang daripada background yang agama. Dan apabila saya masuk Islam, saya tidak ada keluarga angkat yang macam bimbing saya, tidaklah. Dan masa tu sibuk bekerja sebab Allah uji dengan kekayaan, jadi dengan pangkat besar. Jadi apabila datang ujian rumah tangga ni, jadi macam bengong. Dan apabila mengadu kepada keluarga, kepada mak, saya pernah lah pada awal perkahwinan, apabila ada masalah bertemu, sebab culture shock kan, daripada seorang yang kata apa, dari kecil sampai besar makan pakai chopstick, tiba-tiba kena belajar makan pakai tangan. Saya ingat lagi apabila saya nak ambil nasi tu kan, saya pilih nasi yang seketul-seketul, senang nak masuk. Kalau tak kan, saya akan masuk semua tangan dalam mulut, tak ada nak makan. Dan orang akan tanya, kadang-kadang ada culture yang kita belajar sebenarnya tidak sama dengan apa yang Islam amalkan. Jadi menghadapi masalah di mana saya akan cakap, ini boleh ke, ini syirik ke, ini apa ke, macam-macam lah. Dan apabila diuji dengan masalah rumah tangga, saya mengadu kepada mak saya. Ayah saya tak ada, saya mengadukan mak saya, dan mak saya akan cakap, itulah pilih kahwin dengan orang Melayu macam ni. Jadi ujian datang, dan masa tu rasa geram, nak ngadu kat siapa, dan pendam dalam hati lah, kadang-kadang sampai benci, sampai menyampah, hampir 10 tahun macam tu. Jadi fikir balik, sampai bila saya nak hidup macam ni, sampai bila keluarga saya nak huru-hara macam ni. Orang kata gaji besar tetapi hutang banyak, kredit kad hutang banyak, dan orang kata hidup tak berkat. Allah uji lah, tiap-tiap bulan mesti ada anak sakit lah, macam-macam ujian. Kereta baru beli, orang calar, habis. Itulah ujian dia. Dan apabila saya sedar benda ni tidak boleh diteruskan lagi, dan saya bernikat, saya minta dengan Allah, saya kata saya tak nak hidup macam ni, saya nak belajar apa itu Islam sebenar-benarnya. Dan saya cakap dengan suami, pergilah kita belajar sama-sama apa itu Islam sebenar-benarnya. Sebab saya rasa saya pernah keluar satu ayat, walaupun dah lama, tetapi ingat dalam hati lagi, di mana saya katakan, saya kata dengan suami saya lah, saya kata, abang, Islam yang saya belajar ni tak sama ke dengan Islam yang sekarang ni? Apa Islam tu ada dua ke? Kenapa Islam ni susah sangat nak praktis? Saya tak faham lah apa tu Islam sebenarnya. Saya cakap macam tu. Sebab benda tu menjadi satu benda yang attack hati saya. Sebab bukan saya nak. Dan apabila diberi peluang, apabila didoa macam tu, diminta macam tu, rupanya Allah buka jalan. Di mana tadi Ustaz Hamizan semak teks saya, dia kata bukan taufik, sebenarnya hidayah. Benar, saya telah memberi hidayah, saya telah diberi hidayah. Saya tidak katakan saya memilih Islam. Kadang-kadang saya nak cakap satu teks ni kepada orang yang belum masuk Islam ataupun mu'alaf. Bukan kita pilih untuk menjadi mu'alaf, sebenarnya Allah pilih kita. Bukannya saya pilih untuk masuk Islam, saya pilih untuk masuk Islam, saya pilih agama Islam menjadi agama saya. Bukan, sebenarnya Allah pilih kita. Sebab ada mu'alaf yang non muslim belajar dengan saya dah 3 tahun dah.
Dia memang hasrat, dia nak masuk Islam. Setiap kali datang je, kakak saya nak syahadah, kakak saya ni sini, kakak saya tak boleh lah, saya takut keluarga saya halau saya takut ni, saya takut ni. Saya tolong selesaikan semua masalah. Dia kata dia tak boleh nak ni macam mana, dia tak nak makan babi walau macam bulan puasa macam mana, raya macam mana, nak sembahyang macam mana. Saya jelaskan satu-satu kat dia, buka hati dia, tetapi hidayah tu tak sampai. Sampai hari ni dia tak masuk Islam. Padahal dia dah nama Islam dah ada, dia dah tahu solat, dia dah puasa. Tetapi hidayah tu milik Allah. Jadi Allah pilih saya untuk menjadi seorang Islam. Tetapi Allah tidak bagikan taufik yang terang sebab saya lalai. Dan Allah pilih untuk bagi taufik selepas 10 tahun saya memeluk Islam. Sebab saya doa dan saya sabar. Sabar ni nanti kalau ada peluang saya jelaskanlah macam mana sabarnya. Dan saya belajar hadis 40 di mana Rasulullah SAW bersabdakan bahawa amalan itu bergantung pada niat, iaitu hadis pertama yang kita sangat famous kan, dan bahawa setiap manusia tu dia niat, apa yang dia niat tu dia yang dapat, dan siapa yang hijrah kerana Allah dia akan dapat Allah dan Rasulnya, tetapi sesiapa yang hijrah kerana perempuan maka hijrahnya dia akan dapat perempuan. Dan apabila saya baca hadis ini sebenarnya adalah kisah daripada Mekah ke Madinah, dan hadis ini juga merupakan inti ajaran Islam, di mana Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata hadis ini adalah 1/3 daripada ilmu. Hadis ini adalah menuntut kita. Hadis ini sebenarnya apabila saya belajar kan, saya faham hadis ini menuntut kita perbuatan daripada hati kita, lisan kita, apa yang kita cakap dan kita lakukan dengan perbualan, dengan amalan kita, sama dengan syahadah. Apabila saya mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila saya mengucap dua kalimah syahadah, saya telah niat dengan hati saya, tetapi saya tidak lakukan dengan amalan saya. Dan begitu juga kepada yang born muslim. Kamu katakan kamu masuk Islam, tetapi saya macam mana? Saya born muslim. Kamu lupa sebenarnya setiap hari apabila kita solat, kita membaca syahadah kita. Jadi kita mengucap kat situ, di mana kita janji kepada Allah, kita mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita mengaku Nabi Muhammad tu Nabi kita. Kita mengaku tetapi kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan dengan perbuatan tanpa kita sayang Allah, kita sayang Nabi. Dan sebab itulah Allah tunjuk kat saya, kamu kata kamu Islam Islam kerana nak kahwin, itulah kamu dapat. Dan saya betulkan niat saya. Dan ketika saya ditemuduga oleh satu radio, dan bila dia tanya, dia kata, "Kak, bukan, kakak fikir balik. Akak sebenarnya masuk Islam bukan sebab nak kahwin. Mesti ada satu titik di mana akak sebenarnya akak rasa Islam ni menenangkan hati akak." Dan saya fikir memang ada lah. Dan masa tu juga saya belajar. Saya belajar sayang Allah, saya belajar cinta Allah, sayang Allah, dan saya belajar cinta Rasulullah melebihi segala-galanya di muka bumi ini. Ingat ayat ni. Saya cinta Allah, sayang Rasul, melebihi segala-galanya di muka bumi ini. Ini ayat sangat penting. Saya pegang sehingga hari ini. Jadi sekiranya datangnya segala-gala ujian, tak kira lah ujian itu datang daripada manusia, datang daripada apa-apa, ujian daripada fizikal, tetapi kita akan down. Sebab datang ujian ni kita tak boleh terima. Kita akan down, dan kita ingat satu je. Allah sayang kita. Allah sayang kita melebihi tanda sayang seorang ibu pada anak. Allah sayang kita sebab Allah bagi banyak nikmat. Kita kufur nikmat. Allah sayang kita tapi kita tak bersyukur, dan kita minta Allah ya Allah janganlah uji saya, ya Allah saya tak sanggup. Tidak. Saya tidak doa macam tu kepada Allah. Saya uji apa? Saya minta dengan Allah, ya Allah tabahkan hati saya. Saya tidak minta Allah supaya jauhkan ujian tu, sebab saya tahu ujian tu Allah nak angkat darjat saya. Daripada seorang yang tidak kenal Islam kepada seorang mu'allaf, daripada seorang mu'allaf Allah nak angkat saya menjadi mukallaf. Mungkin Allah nak angkat darjat saya tinggi lagi dan lagi dan lagi, sebab saya minta syukur dengan Allah. Jadi bila Allah hantar ujian pada saya, jadi saya akan cakap dengan Allah, ya Allah tabahkan hati saya untuk berdepan dengan segala ujianmu. Saya akan minta macam tu. Saya tak minta, ya Allah jauhkan ujian ni, saya tidak. Dan sebab itulah Allah tahu setakat mana ujian saya ni, setakat mana saya mampu. Sebab tu dengan doa ni, Masya Allah, Allah bagi saya taufik, Allah bagi saya hidayah, Allah tunjukkan jalan. Dan saya mula belajar tentang Islam. Saya mula belajar macam mana nak solat taubat. Saya kodok solat saya. Dan saya mula belajar setiap hari solat taubat, dan saya mula belajar solat duha. Saya mula belajar kalau nak keluar solat musafir. Saya mula, dan saya betulkan niat.
Saya betulkan niat saya dan saya menjadi kuat. Begitu juga kepada saudara-saudari yang berada di luar, yang berada di IG, yang berada di FB. Sekiranya datang ujian, jangan minta. Bukan jangan minta, cuba minta kepada Allah. Sebab Allah kata apa? Apabila datang segala masalah, sabar dan solat. Sabar dan solat. Bila kita sabar dan solat, insya-Allah kita akan dapat Allah. Bila kita dapat Allah, kita minta dengan Allah, kita nak contohi Rasulullah. Rasulullah ni orang kata, ya Allah, Masya Allah, akhlak yang paling baik, akhlak yang menunjukkan apabila kita ni sebagai seorang Islam, kita belajar sunnah. Jadi saya pernah melalui satu masa di mana saya tidak nak mengaku saya sebagai seorang mu'alaf. Sebab apa? Saya tak nak mengaku saya sebagai seorang mu'alaf. Sebab apa? Sebab apabila saya ditanya, apabila orang nampak gaya saya, kan saya pakai tudung pun kadang-kadang tak pandai, makan pun tak betul. Walaupun saya telah memeluk Islam dan setelah 7 tahun bersama dengan kawan-kawan saya yang born Muslim, orang Negeri Sembilan kan, orang Jolai, orang Kuala Pilah, pekat bahasa negeri ya. Hampir 7 tahun saya buang. Saya sebab bagi saya kalau nak belajar Islam menjadi orang Melayu. Jadi saya tidak cakap bahasa Cina, saya tidak cakap bahasa Hokkien ke Cantonese ke Hakka ke. Saya belajar cakap Melayu. Dalam telefon saya, kalau orang telefon saya, orang akan kata, kau ni Cina ke Melayu? Mak mertua saya interview saya dalam telefon. Dia tak percaya suami saya nak kahwin dengan seorang Amoy Cina. Jadi dia pun cakap dengan saya, dia cakap Negeri Sembilan dengan saya. Kau ni apa, siapa, duduk mana, semua. Dia menjawab lah, Negeri Sembilan semua kan. Lepas, tetapi apabila saya telah membuat keputusan anak-anak saya ini, saya ingin mendapatkan pendidikan orang Cina. Sebab apa? Sebab saya sayang keluarga saya nak dakwah pada keluarga saya. Sebab tu saya membuat syarat dengan suami saya, anak-anak mesti sekolah Cina. Sebab tu apabila saya belajar balik apa itu masuk Islam sebenarnya bukan jadi orang Melayu, dan saya kekalkan memakai chopstick. Saya cakap dengan Cina, dengan kawan-kawan saya kalau saya pakai tudung, orang akan tanya, kamu ni Cina Muslim kamu datang daripada negara Cina dia akan tanya macam tu. Kamu ni baru masuk Islam Lepas tu dia akan tanya soalan yang saya tak boleh terima. Dia akan cakap macam ni, ayah dah Islam mak ayah dah Islam, keluarga tak Islam, adik-beradik tak Islam ke? Oh belum. Oh, kamu seorang je Islam kenapa tak Islam Dia akan tanya saya macam tu. Jadi saya tak boleh jawab. Saya rasa susah hati, saya rasa geramnya. Kenapa tanya saya macam tu? Saya cakap sampai saya satu tahap ni, bila saya jumpa orang, saya kata bukan, saya bukan mu'alaf. Mak saya Cina, ayah saya Melayu. Jadi saya keturunan. Jadi saya ni anak mu'alaf. Sebab apa? Sebab saya bosan dengan soalan macam tu. Saya menyampah sebab saya tak tahu nak jawab. Saya kata, kenapa tanya saya? Bukannya saya panggil mak saya masuk Islam, tetapi apa syarat dia? Jadi apabila saya belajar, dan saya diberi peluang belajar, rupanya Masya Allah, Allah tu batu bestnya kita belajar sirah kan, best sangat bila kita belajar sirah. Kita nampak kisah-kisah Nabi Muhammad tu. Masya Allah, Nabi ni siapa? Nabi ni kekasih Allah, orang yang Allah paling sayang. Tetapi bapa saudara dia, apa terjadi pada Abu Talib? Masya Allah, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah pun. Jadi macam mana sedihnya Nabi apabila bapa saudaranya meninggal. Begitu juga sedihnya saya apabila kalian bertanya pada saya, kenapa mak ayah tak masuk Islam, kenapa adik-beradik tak masuk Islam? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran itu sendiri, sesungguhnya engkau Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah dan petunjuk kepada sesiapa yang kau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki, dan dialah Maha Pengetahui, dan dia yang Maha Mengenal, dan dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Jadi bila saya baca ayat Quran ini, saya ulang dan ulang, saya menitik air mata. Saya kata, Masya Allah, ya Allah, inilah jawapan dia kepada saya. Allah yang memberi hidayah. Sehingga hari ini mak saya, adik-beradik saya tidak memeluk Islam, tetapi saya yakin ayat ini. Dan saya yakin walaupun banyak sebab kenapa mereka tidak mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dakwah itu tetap ada. Sebab tu orang kata macam ni, tak untunglah kamu ni baru masuk Islam, kamu dah hayati apa itu Islam, kamu tidak ada dosa, kamu belajar apa itu Islam. Tetapi perjalanan saya ini hanya Tuhan saja yang tahu, hanya Rasulullah saja yang tahu macam mana pedihnya hidup ini bila kalian melontarkan soalan ini. Kalau begitu senanglah kamu cakap. Pernah ada kawan saya, dia nak dakwah pada mak saya. Kawan saya ni mu'alaf jugalah.
Jadi dia nak berdakwah kepada mak saya, dia kata, "Anti masuklah Islam. Anti kan anak sudah masuk Islam, anti masuk Islam lah, Islam ni best." Kamu tahu apa mak saya jawab? Mak saya kata, tak boleh, saya tak boleh masuk Islam. Saya sudah janji sebab dulu anti pernah masuk ICU, anti pernah mimpi ada satu orang pakai baju putih datang jumpa anti. Jadi anti ingat itu adalah dewa anti Kuan Yin sebab Kuan Yin pakai baju warna putih. Kejap dan Rasulullah pun berpakaian putih. Jadi saya tak boleh cakap dengan mak saya itu adalah Rasulullah. Tetapi bila mak saya cakap macam tu, baru saya ingat, ya Allah, adakah itu hidayah kepada mak saya? Tetapi mak saya menolak. Mak saya kata, bukan, itu Kuan Yin, saya sudah janji dengan Kuan Yin. Dia kata, bila saya sihat, saya akan taat dekat agama saya. Jadi saya tak boleh masuk Islam. Anak saya masuk Islam sudah cukup. Jadi ada begitu mudah apabila kita cakap, kamu lah masuk Islam, orang tu masuk Islam ke? Tidak. Jadi itulah kisah kenapa perbuatan nak mengajak orang kepada Islam ni bukan mudah. Jadi saya bagi buka peluang untuk soalan. Assalamualaikum Ustazah. Saya sebenarnya soalan saya tak kena dengan Ustazah, tapi saya nak tahu maksud nama kawan saya sebab saya ada best friend seorang Chinese. Dan dia membesar dalam persekitaran Melayu dan kawan-kawan dia ramai orang Melayu. Saya antara orang yang paling rapat dengan dia nak anak dia. Nama dia Carrie Chia Hui. Saya nak tahu apa maksud Chia Hui. Chia Hui. Sebab dia suka kalau orang panggil dia, sebab I panggil dia baby. I panggil dia baby. So dia kalau kenalkan nama dia dekat orang-orang yang macam dia sayang, macam contoh I lah, dia selalu cakap I orang yang dia sayang. Dia suruh I panggil dia Chia Hui. So I nak tahu apa maksud Chia Hui ni. Chia Hui, okey. Dalam bahasa Cina dia ada banyak perkataan. Tetapi secara commonnya perkataan Chia ni, Chia adalah best. Chia ni adalah terbaik. Okey, Chia ni adalah iqie jia hao,很好. Means that baik lah. Chia is terbaik. Okey, dia kalau macam ni orang Cina ni, Yap dia adalah nama keturunan. Jadi family name lah. Jadi mana yang lelaki kahwin dengan perempuan, nama lelaki tu keturunan lelaki akan berterusan. Sebab tu kenapa lelaki ni jadi kalau perempuan kahwin dengan suami, anak dia akan ikut Yap. So Chia tu adalah tengah-tengah, ada orang Cina dia ada buku tau. Dia ada buku keturunan. So Chia tu akan sama tengah-tengah. Semua orang perempuan akan guna nama Chia. Macam saya lah, kalau nama saya Liang Hui Fen, perkataan Hui tu akan sama adik-beradik saya semua Hui. Untuk perempuan, yes. Untuk lelaki akan ada nama lelaki. So lelaki adalah Yu. So perkataan Chia tu adalah baik. Hui tu seperti saya lah. Hui tu adalah cerdik, bijaksana. So Chia Hui tu adalah cerdik bijaksana dan terbaik. So itulah nama dia, maksud nama dia. Sebab tu kenapa ada orang tidak prefer untuk tukar nama sekiranya dia masuk Islam. Tetapi bagi saya akan galakkan bertukar nama ataupun ada satu panggilan nama Islam ya, sebab dia adalah doa. Saya adalah satu doa. Jadi macam saya lah, kalau doakan saya jadi Farah, walaupun saya diuji tetapi saya tetap ceria. Kenapa? Doa tu. Tapi dalam keluarga panggil saya Ain. Sebab apa? Ain adalah mata kepada cahaya. Sebab dia memang ada fikir satu nama. Dia cakap dekat saya, sampai satu masa nanti kalau Allah memang takdirkan saya untuk jadi orang Islam, this is my name. Masya Allah. Dia nak nama Aisyah Anissa. Sebab dia kata Aisyah tu sebab saya dibina Aisyah. Every time kelas, kalau kita orang dah balik daripada kelas agama, dia akan soal kita orang. Hari tu kita orang belajar apa. Lepas tu dia akan belajar. Balik rumah benda tu jadi assignment dia. Dia memang akan membuat benda tu. Tapi itulah, hidayah sudah sampai ya. Yeah. Tapi still kawan sampai sekarang. Masya Allah, itulah. Kita nak sikit lagi akhlak. Itulah akhlak. Dia macam sebab dia dah kahwin dengan Chinese kan. Tak apa, tak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yakin. Kalau dia sayang suami dia sayang dia, insya-Allah. Sebab saya pernah ada satu uncle dia masuk Islam sebab dia memang minat dengan orang Melayu, dia masuk Islam dan isterinya tidak masuk Islam. 3 bulan kami pergi. Alhamdulillah isteri dia masuk Islam. Itu tidak ada masalah. Dan saya sambung orang Islam akan cakap kamu untunglah sebab kamu ni mu'alaf. Jadi dosa-dosa dahulu tu dibebaskan, tidak dikira lagi. Saya nakal, saya jahat. Saya sosial.
Di mana sebelum saya masuk Islam, saya biasalah orang Cina kan, bergaulannya bebas, minum arak tu biasa. Bagi saya minum arak tu biasa, sebab kita dididik. Kalau ada perayaan ataupun jamuan, atuk-atuk ke, moyang-moyang apa, kita akan buka, kita akan minum sama-sama. Macam tu, sebab meraihkan. Sebab orang Cina suka yamsing tu minum macam tu kan. Jadi minum arak tu biasa. Hisap rokok tu biasa. Sebab apa saya hisap rokok? Terperanjat dia. Buan Farah ni dahsyat lah. Sebab saya ambil ujian STPM. STPM kan susah. STPM orang kata paling susah daripada diploma dan degree. Sebab STPM ni paling susah. Jadi nak hilangkan ngantuk tu malam-malam macam mana? Hisap rokok. Hisap rokok hilang ngantuk. Teruk hisap rokok dulu. Lepas tu habis je, keluar kerja taubat, berhenti. Memang masa tu akan rasa lah. Jadi orang kata tak boleh berhenti hisap rokok. Tipulah. Saya pernah teruk hisap rokok, minum air arak semua tu. Tapi bila kita iman kita tu, orang kata, boleh ke masuk Islam tak makan babi ni? Padahal makanan tu dah 20 tahun makan tau. Saya masuk Islam umur 27 tahun. Boleh ke kamu tak makan babi? Orang cakap saya tak boleh. Benda paling sedap, rugi kamu masuk Islam. Kawan saya kata, rugi kamu masuk Islam. Itu ciuk tau, ciuk tu paling sedap, tak boleh. Orang kata nanya, macam mana Kak Farah ni? Macam mana daging babi ini ni? Apa rasa dia? Sudah aku terpaksa bayangkan. Dia bukan macam daging lembu, dia bukan macam ayam, dia special. Sebab orang Cina suka sebab special. Sebab dia ada kulit dia, bila dipanggang dia rangup. Lepas tu tengah-tengah dia ada lemak. Lepas tu isi sudah. Jangan makan Jangan cuba. Tetapi saya nak bagi tahu begitu hebatnya benda tu adalah makanan rutin sebab dia murah. Dia daripada kepala sehingga badan tidak ada yang sia-sia. Faham tak? Tidak ada yang sia-sia. Orang Cina dia akan guna telinga dia gunting-gunting semua organ dia dijadikan makanan ringan. Faham tak? Kulit dia dipanggang segala-galanya. Jadi makanan tu makanan biasalah. Macam mana boleh tak makan selepas masuk Islam? Boleh ke? Boleh. Bukan daripada saya, tetapi Allah yang bagi. Saya nak kongsi satu contoh. Saya memang berhenti makan benda tu dan masa saya mengandung anak saya mengidam nak makan char siu fan, makan nasi panggang babi. Betul, serius, tak tipu. Saya bawa, suami saya tak tahulah. Bawa kereta pergi kedai. Sampai dah kedai tu kat Semban Jaya. Ingat lagi tu. Beli. Seriously beli. Masa tu saya tak pakai tudung lagi. Sebab saya katakan saya tak hayati Islam selama 10 tahun awal Islam saya. Beli, bawa balik rumah. Nak makan tak boleh masuk. Tak boleh. Tu nak muntah. Itu sekali lah, first time lah. Saya pun, tak apalah, mungkin baby kot, tak nak kot, saya pun buang. Saya pun tak kisahlah. Lepas tu kali kedua, bila saya yakin benda tu datang daripada Allah, saya kerja kat office. So office saya ada microwave. Dan kawan-kawan saya, dia akan bawa makanan. Kita akan bawa makanan lah, hit dekat microwave tu, lepas tu makan. So satu hari, dia pun bawa lah makanan tu, dia pun hit lah dekat microwave dia. Dan bila buka je pintu microwave tu, benda tu bau keluar, macam ni dalam office lah. Saya terus muntah, saya keluar. Lepas tu saya masuk, dia marah saya. Kau ni apalah benda dah 20 tahun makan ni. Saya kata saya tak boleh, bau tu. Ya Allah, saya nak muntah. Datangnya daripada siapa? Allah. Sebab tu bila orang kata dia nak masuk Islam, dia tak boleh berhenti hisap rokok lah, dia tak boleh berhenti minum arak lah, dia tak boleh berhenti makan babi. Syahadahkan dia je. Cakap tak ada masalah. Masuk Islam. Syahadah aja. Allah akan tunjuk. Itulah kisah saya. Jadi kenapa saya yakin, saya kata boleh masuk Islam tak ada masalah. Sebab tu orang kata best lah masuk Islam ni, dosa semua diampunkan. Kamu ni yakin, kamu ni diuji, kamu nampak, kamu dapat taufik. Saya kata saya rugi. Kamu semua yang untung. Kamu semua yang untung. Termasuk yang dekat FB, yang dekat IG, yang semua kat depan saya yang asal Islam ni, kamu untung sangat-sangat. Sebab apa? Saya cemburu sangat dengan kalian. Sebab kalian belajar mengaji daripada kecil sampai sekarang. Kalian boleh hafal Asmaul Husna. Saya nak hafal Asmaul Husna, Masya Allah. Saya tak boleh hafal. Sebab daripada kecil sampai besar, sekolah Cina nyanyi lagu negaraku. Tak nyanyi Asmaul Husna. Saya tak boleh hafal. Seriously. Saya tak boleh hafal. Saya kalau nak baca ayat Quran, saya nak baca ayat ni semua, ayat Quran ni. Kalian tahu tak macam mana saya hafal ayat Quran saya? Macam mana saya hafal ayat 3 kur, hafal ayat kursi. Macam mana saya hafal? Romanizekan dia. Sebab saya tak biasa kan. Orang Cina tak biasa. SPM saya bahasa Melayu saya A+. So saya hafal lah, saya romanizekan dia.
Kamu daripada kecil kamu mengaji. Saya mengaji daripada awal Iqra 4 stop. Kostan. Sampai hari ni saya tak khatam lagi. Sebab apa? Tajwid tak betul. Saya tak tahu macam mana nak sebut dengan betul. Sebab ustazah tu ajar saya, tak apa mu'alaf, okey je, alih. Salah lah tajwid dia. Kalian sangat untung sebab kalian bila meninggal, kalian satu keluarga masuk Islam. Saya, ayah saya tak boleh dah sebab ayah dah tak ada. Mak saya tak tahu bila. Adik-beradik saya tak tahu bila. Kalian untung, saya yang rugi. Tetapi kalian tak usaha, saya yang usaha. Jadi faham tak? Jadi kenapa saya selalu cakap saya beruntung sebab saya diberi hidayah. Saya bersyukur sebab saya diuji. Dan saya untung sebab apa? Sebab saya diberi taufik untuk kenal Allah, sayang Rasulullah. Dan saya untung sebab saya menuntut ilmu. Saya rasa Islam ni paling best. Bila saya pergi berdakwah di Masjid Putrajaya, orang tanya saya, kenapa kamu begitu confident dan bercerah muka bercakap tentang Islam? Saya kata saya jumpa satu benda yang paling best di dunia ini. Tidak boleh cakap. Sebab nikmat Islam tu tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab apabila kita mati, hanya 3 perkara je kita boleh bawa. Sedekah. Berapa sen yang saya ada? Saya bukan orang kaya. Saya tak boleh sedekah banyak-banyak. Tetapi Allah ajar saya rezeki berkat. Dan saya belajar ilmu yang manfaat tu disampaikan pada orang lain. Dan saya doakan anak-anak saya ni, anak yang soleh dan solehah. Sebab tu saya dikurniakan 3 orang anak perempuan. Saya usahakan mereka untuk belajar menjadi hafizah. Sebab saya tahu doa anak-anak ni, hafizah ni orang yang belajar agama. Sebab saya tak boleh khatam Quran. Saya harap anak-anak saya jalan berselamatkan saya ke akhirat. Jadi diri saya sendiri ni macam mana? Jadi saya belajarlah ilmu. Saya belajar ilmu lah. Saya tidak ada banyak duit. Saya sekolah sampai STPM. Saya tidak ada macam kalian yang sampai degree, master, pengajian Islam, usuluddin, kat luar negara, Mesir, Mekah. Saya tak ada. Sebab saya tidak ada kewangan. Dan bila saya kahwin, saya nak belajar di IDIP. Suami saya kata tak boleh anak kecil. Macam mana kamu nak tinggalkan anak-anak kamu? Saya korban kerana anak-anak. Dan bila saya nak belajar pula, saya diuji dengan sakit kanser. Jadi bila sakit kanser ni saya operate dan tangan saya tidak boleh menulis banyak. Bila saya belajar di Darul Hikmah, Masya Allah, guru yang sangat best. Saya belajar usuluddin selama 9 bulan, tetapi saya gugurkan sebab saya tak mampu nak bayar satu, dan saya tak boleh nak buat teks. Sebab kita menulis kan, tangan saya akan sakit dan lenguh. Tetapi Allah kata Allah hebat. Allah tidak katakan ilmu tu datang daripada macam ni. Ilmu tu Allah bagi curah-curahkan ilmu tu datang pada saya. Saya menjumpa guru-guru yang mengajar saya. Tidak perlu pergi ambil kursus pengajian, tetapi bila pergi belajar dekat kelas, belajar dengan ustazah, kamu dapat ilmu. Ilmu dah datang daripada Allah. Dan saya belajar dan saya faham. Ilmu ni ada 2. Kita ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bila saya bercampur dengan jemaah tabligh, saya belajar apa itu yakin, dan saya belajar apa itu ilmu. Ilmu ni kalau kita belajar ilmu dunia, kita dapat dunia lah, betul lah tu. Apabila kita belajar, kita ada degree, kita ada diploma, kita ada master. Dan kita akan usaha lah, kita akan cakap dengan kawan saya lah, kamu dapat berapa point lah? Pointer kamu berapa? Pointer saya ni. Lepas tu kita akan, aku challenge kau challenge aku Sam ni kan, macam ni. Kita akan challenge lah. Jadi apabila kita hebat ni, kita hebat. Tapi kita dengan degree yang kita ada, dengan PhD kita ada, kita dapatkan pangkat besar. Jadi bila kita cakap dengan orang, kita akan tinggi lah. Makin tinggi ilmu kita, kita makin cakap makin ke atas lah. Kita akan pandang ke atas lah, sebab kita bangga dengan ilmu kita. Jadi kita makin bergaya lah. Sebab kita dengan ilmu ini, saya lah khalifah di muka bumi ini. Saya dituntut oleh agama untuk menjalankan tugas saya sebab saya diberi ilmu tinggi. Tapi kita lupa dengan ilmu ini kita tinggi. Sebab kita lupa ilmu akhirat. Sebab apa? Apabila kita belajar ilmu akhirat ni kita tak nampak benda yang gaib. Benda yang kita tak nampak. Sebab tak ada CJ pun, tak ada PhD pun, tak ada pointer pun. Tak ada cakap, hari ni aku belajar puasa, kau challenge aku tengok siapa menang. Tak ada. Hari ni kita puasa, kita jangan cakap jahat, kita jangan tunduk pandangan, jangan pandang lelaki. Okey, pointer dia siapa nilai? Tak ada. Tak ada orang bagi, okey, kamu ni dapat 5 markah sebab ni. Pointer kamu penuh sebab kamu puasa penuh. Tak ada. Sebab tak nampak. Jadi, tetapi orang yang betul-betul belajar tentang ilmu akhirat ni, dia akan tunduk. Ulama tunduk. Saya tunduk, saya belajar, Masya Allah. Berapa ramai orang hebat-hebat ni cuci tandas. Kita ni siapa? Nak cuci tandas, nak sapu kaki 5. Tak boleh, ni bukan kerja saya, ni kerja cleaner.
Tapi apa tak yang dilakukan oleh ulama? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Suap nasi. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Baju bertombok-tombok sehingga meninggal. Tapi senyum sebab nampak syurga. Kita ni siapa? Ilmu yang dicelup dalam laut tu, ni yang kita dapat. Jadi bila saya belajar ilmu akhirat, Masya Allah, tak ada yang dibanggakan. Tak ada yang dibanggakan. Sebab tu saya pilih. Saya minta dengan Allah, biar saya tidak dikenali di kalangan manusia. Saya tak nak famous. Biar Allah kenal saya. Biar Rasulullah kenal saya di akhirat nanti. Tunjuk saya, Nofara Ain yang binti Abdullah, kamu main sini. Allahu Akbar. Saya tak nak masuk syurga seorang-seorang. Saya nak masuk syurga sama-sama. Sebab saya sayang semua kerana Allah. Dan bila saya diberi tanggungjawab bersama dengan tim Ustazah Asma Harun, saya sedar. Suami saya cakap saya tak sedia lah. Saya tak sedia untuk berjumpa dengan orang, berdepan dengan tugasan yang Ustazah bagi kat saya. Saya takut. Saya takut dipandang oleh masyarakat. Saya cakap terus terang, saya takut. Saya tak ada kelayakan. Saya ni siapa? Kau ni mu'alaf. Saya pernah dilontarkan ayat macam ni. Kau ni siapa? Kau ni mu'alaf. Kita ni asal Islam tau. Kau ni apa? Tak ada kelayakan. Jadi jangan cerita banyak kat sini. Saya pernah. So saya tak minta semua tu lah. Saya tak nak. Dan saya rasa, saya cakap dengan suami saya tak sedia pun nak kerja dengan Ustazah Asma Harun. Saya tak nak. Biarlah saya dengan mu'alaf saya ajar mu'alaf saya. Suami saya marah. Dia kata, kau ni cita-cita kecil. Sampai bila kamu nak bantu mu'alaf ni? Kamu ingat, kamu kata kamu sayang Rasulullah, kamu kata kalian sayang Rasulullah, kamu sayang agama ni. Apa kerja Rasulullah? Rasulullah pilih ke agama, pilih ke bangsa? Tidak. Rasulullah dibagi untuk seluruh alam. Jadi kalau kamu kata kamu sayang Rasulullah, kamu ni istighfar banyak-banyak. Suami saya marah, saya hantam saya cukup-cukup. Kamu solat taubat. Kamu ni, kalau kamu kata kamu sayang Rasulullah, kamu nak belajar macam mana korbannya sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah, kamu istighfar banyak-banyak. Kamu dihantar untuk seluruh alam. Kamu kamu terima tanggungjawab ini. Kamu jalankan dakwah ni. Sebab tu saya berdiri kat sini hari ini untuk berkongsi bersama. Sebab tu saya beranikan diri saya. Sebelum saya naik pentas, saya mesti solat taubat 2 rakaat. Sebelum saya nak syahadahkan orang, saya asal solat taubat. Saya minta petunjuk datang dari Allah. Teks saya ni, saya buat. Datangnya, cakapnya, yang huraikannya, datang daripada Allah. Sebab tu kena belajar. Kita kadang-kadang kita belajar, kita lupa. Kita belajar, kita simpan dalam buku. Lepas tu balik, kita tutup. Lepas 3 tahun buka, oh rupanya aku dah belajar benda ni. Rupanya saya tak amalkan. Ilmu ni ada hak dia. Saya bersyukur sangat sebab apa? Syukur Alhamdulillah, Allah tak bagi saya banyak ilmu. Saya takut. Ilmu tu menuntut ke akhirat. Kamu telah ajar, kamu telah belajar di kuliah ini tetapi kamu tak sampaikan, kamu tak amalkan. Ya Allah, sayangnya pada saya tidak ada banyak ilmu. Jadi bersyukurlah apa yang saya ada, apa yang saya belajar, saya amalkan dan saya sampaikan. Faham tak? Apa yang saya belajar? Yang paling penting yang saya belajar, tidak mensyirikkan Allah. Sayang Rasulullah, saya amalkan segala-galanya. Ulama kata, semalam tu, kisah semalam dah. Tak boleh ulang lagi dah. Esok belum tentu saya hidup. Belum tentu saya mati. Saya ni cancer fighter, cancer survivor, mu'alaf. Sekarang Alhamdulillah mukallaf. Guru bahasa Mandarin, boleh cakap bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Hakka, Cantonese, Hokkien faham tak pandai, Japanese cakap sikit-sikit, separuh, India belajar sikit-sikit. Tetapi esok ada lagi ke? Tak tahu. Jadi hari inilah, peluang inilah yang kita nak sampaikan. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini dan sekiranya kalian adalah mu'alaf, usahalah jadi mukallaf. Alasan dia yang mu'alaf ni tidak pernah menjadi mukallaf sebab dimanjakan. Tak apa, mu'alaf boleh je, pelat pun pelat lah, tak apa. Baca roh pun roh lah, la sampai bila lah lidah tu duduk tak betul. Tak apa mu'alaf, tudung singkat pun singkat lah, tak apa nanti faham. Tak. Selagi kamu tak usaha untuk berubah, tidak akan berubah. Saya nak bagi tahu saya dulu mula-mulanya macam mana jahatnya saya. Saya sampai kalau orang yang saya pernah tak menutup aurat, lepas tu tak tutup aurat.
Lepas tu saya cakap dengan suami saya, kalau saya tutup aurat betul-betul, saya akan tutup sepenuh-penuhnya. Saya akan tutup aurat. Sebenarnya saya berazam untuk bernikah, tetapi adalah sebab-sebab dia saya tak bersedia lagi. Saya cemburu orang yang bernikah, Masya Allah. Orang yang bernikah ni bukan senang. Hebat sangat. Saya respect. Saya pernah pergi satu jemaah yang penuh dengan nikah. Saya pergi dengan free hair. Cacabar suami saya. Saya pergi dengan free hair, tak pakai tudung. Orang jemaah tu sayang saya, doakan untuk saya. Dan saya sejak hari itu saya berniat saya nak jadi seorang yang paling best dalam Islam. Sebab bila saya janji saya nak masuk Islam, saya nak jadi terbaik. Sebab apa? Saya tak nak PhD di dunia, tetapi saya nak syurga yang paling tinggi di akhirat nanti. Sebab tu saya tahulah. Sebab tu kalau mu'alaf ni dibiar, lama-lama sampai bila pun macam tu. Sama juga dengan orang yang asal Islam. Bila dibiar je cakap lemah lembut, sampai bila pun macam ni. Saya satu tahapnya sampai saya marah anak saya, kalau tak pakai stocking jangan keluar rumah. Dia kata dah lambat pakai stocking kat kereta ke? Tak boleh. Kita tak tahu apa yang berlaku atas kereta. Faham? Kita tak pakai stocking kita keluar rumah. Kita tak pakai sarung tangan kita keluar rumah. Tak apa, nanti kat kereta kita kan tak traffic lah, itu aku pakailah stocking lah, aku pakailah lipsticknya, aku betulkanlah tudung. Sebelum sampai traffic light, pam, accident berlaku. Yang datang buka pintu tu siapa? Lelaki lah. Yang angkat kamu tu siapa? Stocking tu aurat lah. Belum sempat traffic light lagi, pam, habislah. Amalan kita punya banyak, kita meninggal tiba-tiba. Habis lah. Sebab tu kenapa kita kena usaha. Benda tu tak ada excuse. Jangan kita cari alasan untuk kita sendiri. Tak apa, saya sihat lagi, esok saya sakit baru esok saya tua baru saya belajar. Kalau kamu sure kamu akan tua, tak apalah. Itu je lah. Jadi akhir kata, doakan kesihatan untuk saya. Semoga saya tidak berdoa supaya sakit kanser ni hilang daripada sakit saya, badan saya. Sebab doktor kata stage 4. Stage 4 ini adalah sakit kanser yang tidak ada ubat, akan meninggal anytime. Dia letak bom dalam badan saya. Stage 4 ini adalah sel kanser tu walaupun dah habis kemo, tetapi kanser tu dikurung dan tidak lepas daripada dalam kurungan. Macam Dajjal pula. Jadi stage 4 ni kanser tu sentiasa ingatkan saya lah. Jadi doakan saya sihat dan sembuh, dan doakan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah kepada keluarga saya dan kepada keluarga mu'alaf yang mak ayah dia masih belum Islam lagi. Jadi dan akhirnya saya ingin doa, kita sama-sama doa. Kita panjangkan doa ini. Ya Allah ya Tuhanku, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang hadiri dalam majlis ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu, sekarang dan akan datang. Ampunilah dosa kami yang kami lakukan secara sedar dan secara tidak sedar ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang zahir yang batin. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan seketika kami zahir. Ampunilah dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa pasangan kami. Ampunilah dosa guru-guru kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Mengampun ya Allah. Ya Allah yang Maha beri taufik dan hidayah ya Allah. Berilah taufik dan hidayah pada kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah anak-anak muda kami yang tidak kenal siapa itu kamu ya Allah. Kasihanilah kami yang ramai yang tersesat daripada jalan ini ya Allah, yang tidak mengamalkan agama secara sepenuhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Kami ingin masuk syurga-Mu ya Allah.
Syukur yang paling tinggi ya Allah. Selamatkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Selamatkan kami daripada akhirat ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesungguh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kesayangan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami sebab tidak melakukan sunnah-sunnah ini ya Allah. Tidak menjalankan tanggungjawab-Mu ya Allah. Menyampaikan dan mencegah kemungkaran ya Allah. Sesungguhnya sangat pedih perjalanan ini ya Allah. Kuatkanlah semangat kami ya Allah untuk mencontohi Nabi-Nabi, mencontohi sahabat-sahabat dalam usaha menjalankan dakwah dan tabligh ini ya Allah. Sesungguhnya kekuatan hanya datang daripada-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami, kuatkanlah tim kami, Ustazah Asma Harun. Banyak sangat perjalanan kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Bimbinglah kami. Buanglah bisikan-bisikan syaitan yang ada dalam hati ini ya Allah. Satukanlah hati jemaah ini ya Allah. Satukanlah hati kekuatan orang Islam ini. Kita ingin masuk syurga sama-sama. Jangan ada seorang pun yang tercicik dalam perahu ini ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah kami umat yang taat padamu ya Allah. Jadikanlah kami umat yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Jauhlah kami dalam api neraka-Mu ya Allah. Berilah kami ke syurga-Mu ya Allah. Berilah kami husnul khatimah ya Allah. Beri kami kematian yang baik. Izinkanlah kami mengucap dua kalimat syahadah di hujung kalam. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.